macam ada orang tengah berjalan sambil mencakar sofa tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali semula kita di dalam channel ini. Anda semua bersama saya, Afar Roslan. Saya akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel R2G ini. Apa-apa pun saya nak ucapkan, selamat datanglah bagi sesiapa yang baru sahaja terjumpa channel ini. Macam biasa, sebelum saya memulakan cerita, suka ingin saya ingatkan, di dalam setiap penceritaan, janganlah anda semua terlalu percaya atau taksub. Cukuplah sekadar hanya menjadikan ianya sebuah cerita. Okeylah, tanpa kita membuang masa, jomlah kita mulakan cerita untuk episod kali ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baiklah, kisah yang ingin saya kongsikan kepada anda semua pada malam ini, kisah ini dikongsikan oleh Ikin. Sesiapa yang dah tengok video saya sebelum ni, tahulah Ikin ni siapa kan. Ikin ini seseorang yang memang saya kenal rapat lah. Baiklah, cerita yang Ikin kongsikan kepada saya ini, cerita ini berlaku pada tahun inilah. Maknanya cerita ni masih panas lagi, masih hot lagi. Di mana kejadian ini berlaku pada bulan 5 baru-baru ini. Okey, tak apa, kita intro sikit pasal Ikin ni. Jadi macam pada tahun ini, Ikin ini dah pun berumur 27 tahun lah. Maknanya Ikin ni dah dewasa. Jadi macam Ikin ni, dia ni bekerja di Kuala Lumpur dan juga menetap di Kuala Lumpur. Manakala rumah ibu dan ayah Ikin ni, iaitu kampungnya Ikin ni lah, terletak di Kuala Pilah. Jadi macam Ikin ni, memang dah jadi kebiasaan dia lah. Yelah kan, macam dia ni kan bekerja dan menetap di Kuala Lumpur kan. Jadi rumah ibu dan ayah dia ni terletak di Kuala Pilah. Jadi memang dah jadi kebiasaan yang Ikin ni akan selalulah balik ke rumah ibu dan ayah dia ni dalam kira, kalau dalam sebulan tu dalam 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Yelah, perjalanan pun mengambil masa dalam 2 jam lebih macam itu kan. Jadi orang kata kira dekat jugalah sebab sebelah negeri je kan. Nak dijadikan cerita, adalah pada minggu tu, waktu tu hari Jumaat lah. Memang dah jadi kebiasaan lah yang Ikin ni akan balik ke rumah ibu dan ayah dia kan. Macam Ikin ni dia bekerja office, Ikin ni akan bekerja Isnin hingga Jumaat. Lepas tu dia akan cuti lah hari Sabtu Ahad tu kan. Jadi memang selalulah bila ada minggu yang Ikin tu akan balik, Ikin ni selalu akan balik ke rumah ibu dan ayah dia pada hari Jumaat lah, selepas habis waktu kerja kan. Jadi Ikin ni dia akan habis kerja dalam sekitar pukul 5.30 petang macam itu. Jadi pada Jumaat yang Ikin ni merancang nak balik ke rumah ibu dan ayah dia ni, jadi pagi-pagi lagi lah Ikin ni dah pun WhatsApp lah ibu dia kan, bagi tahu kepada ibu dia yang minggu ni dia akan nak balik ke rumah ibu dan ayah dia lah, nak balik ke kampung dia ni kan. Jadi pada yang hari kejadian ini kan, kebetulan hari yang tu dekat tempat kerja Ikin ni ada nak buat majlis makan malam perpisahan tau. Di mana ada seorang kawan sekerja Ikin ni, pada hari yang tu dia ni hari terakhir bekerja dekat situ. Jadi macam rakan sekerja Ikin yang lain dan juga bos mereka ni lah kan, ada merancang nak buat majlis makan malam perpisahan pada malam yang tu lah kan. Jadi yang macam Ikin ni terlupa lah kan nak bagi tahu dekat ibu dia. Jadi kira hari yang tu Ikin ni akan balik lambat sikit lah, akan sampai ke rumah ibu dan ayah dia ni lewat sikit. Jadi selepas tibanya waktu pukul 5.30 petang macam tu, kira dah tamat lah waktu Ikin ni bekerja. Jadi yang Ikin ni dan juga rakan-rakan sekerja dia ni kan, mereka ni dah
pun plan lah nak pergi buat majlis makan malam perpisahan tu dekat mana kan. Jadi dalam sekitar pukul 6 petang, 6 lebih macam itu, mereka ni semua pun tibalah dekat kedai makan yang mana mereka ni merancang nak buat majlis makan perpisahan tu lah kan. Jadi jam pun dah pukul 6 lebih macam tu. Jadi mereka ni semua pun Iki ni dan juga rakan-rakan sekerja dia dan juga bersama bos dia ni kan tibalah dekat kedai makan di mana mereka ni plan lah untuk buat makan malam majlis perpisahan ni kan. Macam Iki ni kan dia dah plan kan, dia dah plan masa harian tu dia nak balik ke rumah ibu dia kan. Jadi macam Iki ni dia ni macam minta diri awal lah kan untuk bergerak awal daripada majlis makan malam perpisahan tu lah kan. Selepas dah orang kata dah makan-makan apa semua, dah lepas waktu maghrib macam itu, Iki ni pun meminta dirilah kan untuk pulang lebih awal sedikit kan. Waktu Iki ni berjalan daripada kedai makan yang mereka makan ni, dan Ikin ini ingin menuju ke kereta dia kan. Ikin ni berjalan lah. Ikin kata dekat kedai makan yang dia makan ni, saya pun tak berapa, orang kata Ikin ni pun tak bagi tahu jelas lah dekat mana kedai makan ni kan. Cuma Ikin cakap dia makan di sekitar Kuala Lumpur, Selangor macam itulah. Katanya Ikin dekat kedai makan ni macam ada satu kawasan tu macam ada pokok buloh tau. Jadi yang Ikin ni parkingkan kereta dia berdekatan dengan pokok buloh tu. Jadi waktu Ikin ni berjalan daripada kedai makan tu kan nak pergi ke kereta dia, jadi Ikin ni jalan lah. Ikin ni jalan lepas tu memandang macam biasalah macam ini kan. Kira Ikin ni macam dia pandang lah ke arah kereta dia dan juga kawasan pokok buloh tu tau. Jadi sedang Ikin ni berjalan, tiba-tiba Ikin ni terpandang tau. Ikin ni terpandang dekat kawasan pokok buloh tu. Ikin ternampak satu penampakan berbungkus putih. Faham lah kan apa kan Cik Po tu kan. Jadi yang Ikin ni pun macam terkejut lah. Yelah walaupun Ikin ni macam dah biasa kan nampak benda-benda macam itu, tapi yelah kalau benda tu orang kata tiba-tiba muncul pun boleh jadi terkejut juga kan. Jadi Ikin ni terkejut. Lepas tu Ikin ni pun terhenti sekejap lah langkah dia ni. Cepat-cepatlah Ikin ni orang kata macam alih pandangan dia dan Ikin ni memandang ke bawah tau. Lepas tu Ikin ni pun teruslah baca Ayatul Kursi. Sambil tu Ikin ni berjalan hanya pandang ke bawah dan menujulah ke kereta dia. Setibanya Ikin ni dekat kereta dia, teruslah Ikin ni orang kata cepat-cepat buka pintu kereta dia, start kereta dia, dan Ikin ni pun teruslah berlalu pergi kan daripada situ kan. Ikin ni pun memandu kereta dia. Tapi baru je Ikin ni sedang memandu kereta dia, waktu tu Ikin dah rasa macam tak sedap hati tau. Masa tu Ikin ni macam bercakap sendirilah dalam hati dia. Yang Ikin ni berkata macam ada sesuatu yang nak berlaku kepada dia tau. Jadi Ikin ni pun mengambil keputusan untuk memandu kereta dia ni secara perlahan lah. Tapi tak adalah perlahan sangat, dalam sekitar 60-70 km macam gitu tau. Jadi Ikin ni pun teruskanlah perjalanan dia ingin memandu pulang menuju ke rumah ibu dan ayah dia yang terletak di Kuala Pilah. Jadi selepas perjalanan tu dah mengambil masa dalam 2 jam macam itu, Ikin ni pun tibalah di jalan Bukit Putus. Yelah kalau orang nak pergi ke arah Kuala Pilah mestilah lalu jalan Bukit Putus ni kan. Tapi macam Ikin ni tak adalah dia lalu jalan Bukit Putus lama tu kan, lagipun dah waktu malam. Tapi kalau tak waktu malam pun memang tak dah lah Ikin ni nak lalu jalan Bukit Putus lama tu kan. Jadi Ikin ni lalulah dekat jalan Bukit Putus baru tu tau. Jadi dalam tengah-tengah perjalanan, setibanya Ikin ni orang kata di jalan Bukit Putus baru tu, lepas tu Ikin ni nak tiba dekat Ulu Bendul tu tau. Jadi sebelum sampai dekat area Ulu Bendul tu, Ikin ni akan jumpa sempang, orang kata sempang keluar masuk, sempang keluar lah kan, jalan Bukit Putus lama tu kan. Waktu itu lagi sekali tiba-tiba Ikin terperasan, Ikin ternampak apa yang dia nampak dekat kedai makan tu tahu. Benda tu betul-betul dekat tepi jalan sempang nak keluar masuk jalan Bukit Putus tu tahu. Jadi Ikin ni pun lagi sekali terkejut lah. Tapi tak adalah Ikin ni terkejut sampai mengganggu pemanduan dia kan. Jadi macam Ikin ni pun macam kira macam cepat-cepat lah mengalih sedikit pandangan dia ni. Lepas tu Ikin ni pun membaca surah-surah apa yang dia ingat, apa yang terlintas dalam fikiran dia tu kan. Lepas tu Ikin ni pun terus sajalah pemanduan dia sehinggalah Ikin ni sampai dekat rumah ibu dan ayah dia ni lah.
Jadi Iki ni tiba dekat rumah ibu dia ni, masa tu jam dah dekat-dekat pukul 11. Lepas tu Iki ni pun keluar daripada kereta dia dan Iki ni pun pergilah ke pintu rumah dia tu kan. Lepas tu Iki ni pun ketuk pintu rumah dia dan bagi salam. Jadi selepas tu yang buka pintu rumah tu adalah ibunya Iki ni tahu. Yelah, ibu Iki ni tunggulah Iki ni pulang kan, sebab Iki ni dah bagi tahu yang dia nak balik pada minggu ni kan. Jadi selepas ibu Iki ni dah buka pintu, Iki ni pun teruslah salam ibu dia. Tapi masa tu kan Ikin kata entah kenapa tiba-tiba dia berasa macam nak marah tau. Tiba-tiba je dia rasa macam bad mood, rasa macam moody kan. Jadi selepasnya Ikin ni salam ibu dia, teruslah ibu Ikin ni tanya kepada Ikin, kenapa lambat balik pada malam ni kan. Jadi yang Ikin ni kan tengah dalam keadaan bad mood kan. Jadi Ikin ni orang kata menjawab pertanyaan ibu dia tu dengan sepatah saja, tapi dalam keadaan nada yang sedikit marah lah. Ikin kata keluar. Lepas tu Ikin ni pun teruslah berlalu pergi dan masuk ke dalam bilik dia tahu. Lepas tu Ikin ni pun berbaring-baring lah sambil membelik-belik handphone dia kan. Tak lama selepas itu, ibu Ikin ni lagi sekali bukalah sedikit pintu bilik Ikin ni kan. Lepas tu menyenguk Ikin ni. Lepas tu ibu Ikin ni lagi sekali orang kata menyapa Ikin ni kan. Ibu Ikin ni tanya, kamu tak nak makan ke? Lepas tu yang Ikin ni pun masih menjawab sepatah saja dengan nada yang sedikit marah. Ikin kata tak. Jadi selepas ibu Ikin ni dah tengok anak dia macam bad mood je, macam moody je kan. Jadi ibu Ikin ni pun tak naklah mengganggu Ikin ni. Jadi yang ibu Ikin ni pun tutupkanlah pintu bilik Ikin ni semula dan membiarkan sajalah Ikin ni kan. Jadi pada malam tu, yang ibu Ikin ni selalunya kalau macam orang kata malam minggu lah, di mana kalau hari Jumaat malam ke ataupun Sabtu malam ke, ibu Ikin ni dia akan tidur dekat ruang tamu rumah dia tahu. Sebabnya ibunya Ikin ni nak teman adiknya bongsu Ikin ni kan, yang bernama Fandi tu. Selalunya macam Fandi ni bila macam yalah hari Jumaat kan, jadi macam esoknya hari Sabtu tu dia tak bersekolah. Jadi macam Fandi ni dia suka tidur dekat ruang tamu tahu. Sebab Fandi ni dia akan macam main game kan, lepas tu macam tengok TV. Selalunya Fandi ni akan macam tengok TV sampailah tertidur. Jadi kalau dia tidur dekat ruang tamu tu kira macam senang lah kan, tengok-tengok TV, lepas tu dah mengantuk terus saja tidur kan. Jadi pada malam tu yang ibu Ikin ni akan tidurlah dekat ruang tamu rumah dia tu untuk menemankan yang Fandi ni kan. Jadi masa tu jam pun dah dalam pukul 12 lebih, dah dekat pukul 1 macam tu. Jadi mereka ni semua pun tidurlah kan, di mana ibu Ikin ni, lepas tu adik bongsu dia, lepas tu adik-beradik yang lain dan juga ayahnya Ikin ni pun, mereka ni semua sekeluarga dah tidurlah kan. Jadi kira dalam keadaan rumah mereka ni bergelap tau. Tiba-tiba ibu Ikin ni terjaga tau. Ibu Ikin ni terjaga sebabnya ibu Ikin ni terdengar tau. Okey. Selalunya kalau macam ruang tamu kan mestilah macam ada sofa kan, lepas tu TV, lepas tu dekat ruang tu kan macam ada kosong sikit kan. Jadi yang ibunya Ikin ni dan juga Fandi ni kan tidur dekat area tengah-tengah tu lah. Waktu tu ibu Ikin ni terjaga sebabnya dia terdengar dekat belakang sofa ni tau, macam ada orang tengah berjalan sambil mencakar sofa tau. Orang cakar sendirilah kan dekat sofa yang orang kata sofa kain tu kan. Korang cakar sendiri, korang tahulah bunyi dia macam mana kan. Jadi waktu tu itulah yang ibu Ikin ni terdengar kan. Dia dengar macam ada orang berjalan sambil mencakar dekat sofa tu tau. Jadi waktu tu yang ibu Ikin ni dah berasa macam seram sejuk lah kan. Masa tu memang macam dah meremang jugalah kan bulu roma ibunya Ikin ni kan. Sebab masa tu dia fikir takkanlah Ikin pula kan. Jadi yang ibu Ikin ni dia dah rasa macam seram. Jadi ibu Ikin ni memang mengambil keputusan dia ni tak nak buka mata, tak nak tengok apa benda-benda tu kan. Lepas itu, tak lama selepas itu, lagi sekali ibu Ikin ni terdengar tau. Okay, macam ruang tamu ni selalunya akan berdekatan lah dengan dapur kan. Jadi macam ibu Ikin ni selepas tu kan dia terdengar tau. Dia terdengar kerusi meja makan tu macam ditarik tau. Macam tu kan. Lepas tu ibu Ikin ni terdengar
macam ada dua orang tau yang sedang berborak tapi berbisik. Macam macam tu kan. Jadi bila Ibu Iki ni dah dengar macam tu, lagilah dia rasa seram tu kan. Memang orang kata terus meremang satu badan. Jadi yang Ibu Iki ni pun orang kata memang tak berani nak buka mata, tak berani nak tengok apa benda-benda tu. Jadi yang Ibu Iki ni pun mengambil keputusan untuk, masa tu dia selimut kan. Lepas tu yang Ibu Iki ni mengambil keputusan untuk tarik selimut tu sehingga dekat muka dia tahu. Selepas saja Ibu Iki ni tarik selimut tu sampai saja ke muka dia, terus Ibu Iki ni rasa macam ada kain yang dilalukan dekat muka Ibu Iki ni tau. Oh Allah, Astaghfirullahalazim. Memang orang kata seram kan, bila saya dengar kisah ni memang seram lah. Masa tu yang Ibu Iki ni memang orang kata dah lagi rasa seram lah kan. Jadi yang Ibu Iki ni memang tak berani nak buka mata ke apa semua. Ibu Iki ni dah berselimut tu, dia pejam saja mata dia, dan Ibu Iki ni orang kata dia berselawat. Lepas tu dia bacalah apa-apa surah yang terlintas masa tu dekat fikiran dia kan. Tapi yang Ibu Iki ni cakap masa tu memang dia banyak berselawat lah. Jadi yang Ibu Iki ni pun berselawat sehinggalah Ibu Iki ni pun tertidurlah semula hinggalah waktu subuh. Jadi bila dah waktu subuh tu, mereka sekeluarga ni pun bangunlah. Lepas tu mereka ni semua pun menunaikan solat subuh. Selepas dah menunaikan solat subuh tu, yang Ibu Iki ni pun pergilah buat sarapan kan. Lepas dah siap buat sarapan tu, jadi mereka sekeluarga ni pun bersarapan lah. Jadi selepas dia bersarapan tu, Iki ni pun duduklah dekat ibu dia kan. Lepas tu Iki ni pun minta maaf lah dekat ibu dia atas apa kelakuan dia malam tadi kan. Lepas tu Iki ni cerita kepada ibu dia apa yang orang kata dah terjadi kepada dia pada malam tu kan. Jadi macam Ibu Ikin dan keluarga Ikin ni faham lah yang Ikin ni orang kata memang boleh nampak benda-benda macam gitu kan. Tapi lepas tu yang Ibu Ikin ni pun cerita juga tahu pada Ikin ni dan juga yang lain-lain lah kan, apa yang dah menimpa ibu dia pada malam tu tahu. Jadi maknanya masa tu memang Ibu Ikin ni berpesan lah kepada Ikin kan, yelah sebab Ikin ni kan anak perempuan kan. Jadi pada malam tu yang Ikin ni balik lambat tau. Lepas tu dia dah ternampak benda tu. Lepas tu yang Ikin ni terus saja pulang ke rumah kan. Kemungkinan mungkin benda tu ikutlah Ikin ni sampai ke rumah kan. Jadi macam mereka sekeluarga ni tak adalah nak panggil ustaz ke apa ke, memang tak adalah. Kira memang bukanlah biasa, tapi kira memang yelah tahulah kan yang situasi Ikin ni macam mana kan, yang mana Ikin ni boleh nampak lah benda-benda macam gitu. Yelah sepatutnya kalau macam kita, yelah bila kita ni balik lewat malam macam gitu apa semua, lepas tu macam kita ni pergi tempat-tempat macam gitu ke, ataupun kita dah kena ganggu ataupun nampak benda tu, seeloknya kalau boleh kita janganlah terus balik ke rumah kan. Kalau boleh kita ni singgahlah ke mana-mana dahulu. Dah kira rasa diri kita ni macam dah okey sikit, barulah kita balik ke rumah. Baiklah, sampai sini saja cerita untuk malam ini, cerita untuk episod kali ini. Saya tak tahulah bagi anda semua macam mana kan, tapi disebabkan saya ni memang kena rapatlah Ikin ni dan keluarga dia, dan orang kata sekali-sekala tu memang saya ni akan ada pergi tidur dekat rumah Ikin ni kan. Jadi bila saya dengar cerita ni, orang kata memang rasa seram jugalah kan, rasa meremang juga tadi waktu bercerita kan. Okeylah, semoga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang. Macam biasalah, bagi sesiapa yang baru sahaja terjumpa channel ini secara sengaja atau tak sengaja, kalau anda suka akan cerita kisah-kisah seram hantu tu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe. Kalau boleh tekan jugalah butang loceng tu, like dan juga komen. Bagi sesiapa yang dah subscribe, sentiasa support saya, tengok video-video di dalam channel saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.